Salam sejahtera. Okey, Cikgu Ko hari ini nak mengajar bab janjang iaitu janjang geometri. Okey, kita lihat apakah maksud janjang geometri. Okey, dan apakah bezanya antara janjang geometri dengan janjang aritmetik. Okey, janjang geometri ialah satu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan mendarab suatu pemalang. Okey, dengan sebutan sebelumnya. Janjang geometri mendarab suatu pemalang. Manakala janjang aritmetik yang kita belajar lepas, dia buat apa? Dia tambah atau tolak satu pemalang. Boleh? So, ini ialah beza antara janjang geometri dengan janjang aritmetik. Okey, kita lihat contoh janjang geometri. Okay, kita lihat ya, janjang geometri. Contohnya kita ada sebutan 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Maka yang pertama merupakan sebutan pertama, betul? Dan sentiasa diwakil dengan A. Dia sama seperti janjang aritmetik. Untuk sebutan pertama ialah A. Dan bagaimanakah kita nak dapatkan sebutan seterusnya? Dia kata mendarab suatu pemalang. Contohnya saya darab 2. Maka 2 darab 2 saya dapat 4. Bagaimana nak dapat 8? Kita akan ambil sebutan sebelumnya darab dengan pemalang tersebut, iaitu darab dengan 2. Maka ini kita kata ialah satu janjang geometri. Jujukan ni merupakan satu janjang geometri. Sebab sebutan-sebutan didarab dengan nombor yang sama ataupun pemalang yang sama. Okey. Seterusnya kita lihat. Okey, untuk janjang geometri tidak semestinya mendarab dengan integer. Okey, dia jika kita nak jujukan yang menjadi semakin kecil. Okey, apakah sebutan yang kita boleh darab? Contohnya 81, 27, 9 dan seterusnya. Okey, maka daripada 81 bagaimana nak dapat dengan 27? Kita kata dia ialah R. Maka R ialah 27 bahagi 81. Kita dapat 1/3. Maka kata kita darab 1/3. Okey, bagaimana pula dengan ini? 9 bahagi 27 kita dapat 1/3. Kita darab dengan 1/3. Boleh? Di sini pun kita darab dengan 1/3. Maka dia ialah janjang geometri juga. Tetapi janjang geometri ini kita nampak jujukan dia semakin kecil. Kenapa? Kerana dia darab dengan nombor yang kurang daripada 1. Nombor yang kurang daripada 1, tetapi lebih besar daripada negatif 1. Okey, lebih besar daripada negatif 1. Dan di sini perlu ingat ya, okey, syarat janjang geometri R tidak boleh sama dengan 1. Modulus R tidak boleh sama dengan 1, iaitu R tak boleh negatif juga. Bolehkah? Boleh faham eh? Okey, modulus R tidak boleh sama dengan 1, iaitu negatif R, negatif 1 pun tak boleh. Boleh ya? Okey, kita lihat formula R. R merupakan sebutan selepas bahagi dengan sebutan sebelum. Adakah dia boleh terbalik? Tak boleh. Ini tak betul lah. Yang ini tak betul. Maka R sama dengan Tn, sebutan selepas bahagi dengan Tn tolak 1 selepas Tn. Sebelum Tn. Sebutan sebelum Tn. Okey. Next. Kita lihat contoh dia. Tentukan sama ada jujukan berikut ialah suatu janjang geometri atau bukan. Beri justifikasi anda. So, A, 5, 15, 45, 135. Kita nak cari nilai R dia. Adakah nilai R dia sama? Okey, maka R sama dengan 15 bahagi 5. Kita dapat 3. 45 bahagi 15, 3. 135 bahagi 45, 3 juga. Maka kita kata ini ialah
janjang geometri kerana mendarab dengan pemala yang sama. Boleh? Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua 0.1, 0.2, 0.3 dan seterusnya. Kita nak tahu sama ada dia janjang geometri atau tidak, maka kita nak cari nilai R. 0.2 bahagi 0.1. Kita dapat 2. Satu lagi R sama dengan 0.3 bahagi 0.2. Kita dapat 1.5. Maka di sini darab 2, di sini darab 1.5. Oleh kerana mereka tidak darab dengan nombor yang sama, maka ini bukan janjang geometri. Boleh? Boleh faham bagaimana teacher nak jawab soalan ni? Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya. Okey. Contoh seterusnya ialah latih diri 5.5. Tentukan sama ada jujukan yang berikut ialah janjang geometri atau bukan. Berikan justifikasi anda. Kita lihat A. 120, 40, 40/3 dan seterusnya. Cuba cari nilai R dia. Maka nilai R ialah 40 bahagi 120. Kita dapat 1/3. 40/3 bahagi dengan 40. Kita dapat 1/3 juga. Maka R 1/3. Oleh kerana R yang sama, maka ia adalah janjang geometri. Boleh? Kita lihat soalan B. 0.03, 0.003, 0.0003. Kita lihat. Dia darab dengan apa nombor? R sama dengan 03 bahagi 0.03. Okey. Ini jadi 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka R dia 1/10. Boleh? Tengok disebabkan dia gerak ke depan kan, dia tambah satu nilai. Yang ni pun tambah satu titik permulahan. Maka ini pun darab dengan 1/10. Maka dia ini ialah janjang geometri dengan nisbah sepunya 1/10. Boleh? Okey, kita lihat soalan C. Soalan C, X tambah 1, 2X, 5X tambah 12, 12X. Dan seterusnya. Kita lihat R dia. Cuba cari R dia. Maka R yang pertama, T2 bahagi T1 ialah 2X bahagi X tambah 1. Manakala T3 bahagi T2, R juga kan? 5X tambah 12 bahagi 2X. Adakah R dia sama? Boleh diringkaskan? Tidak boleh. Oleh kerana mereka mendarab dengan R yang berbeza, maka C ini bukan janjang geometri. Okey, dia bukan janjang geometri. Okey, next. Soalan 1. Soalan 2 sebenarnya yang ni. Yang ni ialah soalan 2. Okey, apakah maksudnya? Arahan soalan begini. Dia kata boleh isikan nilai-nilai di bawah di mana hubungan mereka ialah janjang geometri. Hubungan mereka ialah janjang geometri. Okey, bagaimana? Tengok. Sini 8. Ini dulu sebab okey, di sini pun boleh, di sini pun boleh. Okey, kita lihat ini dulu. 8 darab satu nombor dan dia darab lagi nombor tersebut, kita akan dapat 1/2. Apakah nombor dia? Kalau saya 1/2 bahagi 8, kita dapat 1/16. Kalau kita punca kuasakan dia, kita akan dapat 1 punca kuasa 1/16, kita akan dapat 1/4. Oleh kerana di sini tak ada tanda negatif, maka kita
ignorekan yang negatif. Okey, abaikan yang negatif. Maka di sini darab 1/4. Maksudnya bahagi 4 kan, kita dapat 2. 2 bahagi 4, kita dapat 1/2. Boleh? Dan nombor apa kita darab dengan 1/4, kita dapat 8. Bahagi 4 dapat 8, maka 8 darab 4, 32. Dapat? Boleh faham ya? Okey. Seterusnya kita lihat. Daripada 2 menjadi 8. 2 darab berapa? Kita dapat 8. 4 kan? Maka punca kuasakan 4. Kenapa punca kuasa? Sebab di sini kena darab 2 kali. Okey, dia kena darab 2 kali. Maka punca kuasa ialah 2. Teacher abaikan negatif sebab sini tak ada nombor negatif. Okey, maka di sini ialah darab 2 darab 2. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. Boleh? Kita tengok 1 ke 4. 1 darab berapa? Sama dengan 4. 4. Maka sama seperti yang bawah. Punca kuasa 4 sebab dia kena buat 2 kali darab. Jawapan dia 2. Maka kalau 1 darab 2, kita dapat 2. 2 darab 2 dapat 4. Boleh? Boleh faham ke? Boleh ya? Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya. B. Okey, bagaimana dia nak buat? Tengok, daripada 1/3, kita dapat 1/12. Maksudnya, 1/3 darab apa? Kita dapat 1/12. 1 darab 1 sama dengan 1. 3 darab 4. Maksudnya, di sini darab 1/4. Maka, kalau darab 1/4, kita akan dapat 1/48. Boleh? Tengok di sini. Kalau 1/12 dapat 1/24. Maksudnya, darab 1/2 kan? Maka, kalau darab 1/2, nombor apa? Darab dengan 1/2, kita dapat 1/12. 1/6. Maka, 1/6. Boleh? Okey. 1/6, kita dapat 1/12 dengan darab 1/2 kan? 1/12 darab 1/2, kita dapat 1/24. Boleh? Tengok, 1/48, di sini satu nombor apa? Sekejap 1/24 darab dengan nombor apa? Kita dapat 1/48. 1, 2. So, darab 1/2. Kalau sini darab 1/2, 24 bahagi 2, 1/12. Boleh? Okey. Maka, di sini pula, bagaimana daripada 1/3, kita nak dapat 1/12. Tengok Okey, kita cari R dia. 1/3 darab dengan R sama dengan 1/12. Maka dia darab dengan 1/4. Disebabkan dia kena 2 kali darab. Punca kuasa 1/4, dia sama dengan 1/2. Maka darab 1/2, kita dapat 1/6. So, selesailah soalan B. Boleh? Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Dia kata, X tolak 2, X tambah 1, 4X tambah 4 ialah 3 sebutan berturut dalam satu janjang geometri. Nyatakan nilai X yang positif. Seterusnya, senaraikan 3 sebutan yang pertama itu dan nyatakan nisbah sepunya. Berturutan. Di sini, senaraikan 3 sebutan yang pertama. Maksudnya dia nak senaraikan 3 nilai ini. Boleh? Okey, jadi kalau janjang geometri, kita kait dengan apa? X tambah 1, 4X tambah 4. Dia ialah 3 sebutan yang berturutan kan? Okey, maka mereka mempunyai R yang sama. Boleh? Jadi X tambah 1 bagi X tolak 2 sama dengan 4X tambah 4 bagi X tambah 1. Okey, bagaimana nak selesaikan? Bahagi X tolak 2. Sini sebab 4 dengan 4, teacher faktorkan 4. Maka kita boleh hapuskan ini.
Okay, X tambah 1, X tolak 2 sama dengan 4. X tambah 1 sama dengan 4X tolak 2. X tambah 1, 4X tolak 8. Okay, X ni pindah, 8 ni pindah. Boleh? So, 4X tolak X, 3X. Sama dengan 8 tambah 1, 9. So, X sama dengan 3. Maka sebutan ialah 3 sebutan tu ialah 3 tolak 2, 1. 3 tambah 1, 4. 4 darab 3, 12 tambah 4, 16. Okay, ini adalah 3 sebutan pertama. Dan nisbahnya R ialah 4 lah. Boleh? Sebab dia darab 4. Sebab 4 bahagi 1, maka R tu 4. Boleh? Maka selesailah untuk part latih diri 5.5. Kita pergi kepada sub yang seterusnya. Bagaimana kita nak menerbitkan rumus sebutan ke N, Tn bagi janjang geometri? Kita lihat T1. Teacher bagi satu janjang geometri, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Boleh? Maka T1 ini ialah A kan? T1 ialah A. Bagaimana pula dengan T2? T2 ialah 2 darab 2 kan? Iaitu, apakah 2 ini? 2 ni ialah R kan? Maka A, AR. Bagaimana nak dapat T3? T3 kita guna 4 darab 2 kan? 4 ialah T2. Maka T2 darab 2. Kalau T2 darab 2, patutnya di sini 4 darab 2. 4 ialah T2. Darab dengan 2. 2 ialah R kan? T2 ialah AR, maka AR darab R. Kita dapat AR kuasa 2. T4 pula sama dengan 8 darab 2. Betul? 8 darab 2. 8 ialah T berapa? T3. Darab dengan 2. Darab 2. 2 ialah R. Maka T3 ialah AR kuasa 2. Darab dengan R, kita dapat AR kuasa 3. Maka seterusnya, boleh nampak trend dia. Trend dia ialah A, AR, AR kuasa 2, AR kuasa 3 dan seterusnya. Ini ialah T1, T2, T3, T4. Maka cuba relate dengan Tn. Bagaimana nak dapat Tn? Kalau T1 dia tak ada R, R kosong kan? T2 R1, T3 R2, T4 R3. Kalau T10 AR 9 kan? Tolak 1. Maka Tn ialah AR N tolak 1. Maka wujudlah formula Tn bagi janjang geometri. Boleh? Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Cari nisbah sepunya dan sebutan kelima bagi janjang geometri. 4, negatif 20, 100, negatif 500 dan sebagainya. Dia nak nisbah sepunya. R sama dengan apa? Nilai yang belakang, sebutan belakang bahagi dengan sebutan sebelum 4. Jawapan dia negatif 5. Maka daripada jujukan A4, R negatif 5. Kita nak cari T5. T5 ialah AR berapa? 4 kan? 4 darab negatif 5 kuasa 4. Kita dapat 2,500. Boleh? Okey. Kita lihat TB. Cari nisbah sepunya dan sebutan ketujuh bagi 2, 2/3, 2/9, 2/27. Maka R sama dengan 2/3 bahagi 2. Maka kita dapat berapa? 2/3 bahagi 2. 2/3 darab 1/2, kita dapat 1/3. Boleh?
Daripada jujukan A ialah 2. Dia nak cari sebutan ke-7. AR berapa? 6. Maka A 2, 1/3 kuasa 6. Okey. Kalau 1/3, maka jawapan dia ialah 2/729. Boleh? Okey. Boleh ya? Harap kamu boleh faham ya. Okey, kita lihat satu lagi contoh. Contoh 12, cari bilangan sebutan. Okey, di sini dia tak bagi tahu apa-apa. Dia bagi satu jujukan and then dia bagi sebutan terakhir. Ini ialah sebutan ke N. Kita anggap ini ialah Tn. Daripada 25/3, 5/3, 1/3, 1/9375, maka A ialah 25/3, A 5/3 bahagi 25/3, betul kan? Alright. 5/3 darab 3/25, 1/5. R 1/5. Maka diberi Tn 1/9375. Boleh? Ada negatif maaf teacher tertinggal negatif. So kalau negatif di sini ialah negatif 1/5. Formula untuk Tn ARN tolak 1 sama dengan 1/9375. Betul? Okey. A ialah 25/3 darab dengan negatif 1/5 N tolak 1 sama dengan berapa? 1/9375 darab dengan 3 bahagi 25. Kita dapat 1/78125. Maaf di sini ialah 9375. 1/78125. Boleh? Maka negatif 1/5 kuasa N tolak 1 sama dengan 1/5 kuasa berapa? Ini ialah 5 kuasa berapa? 5 kuasa 7. Boleh? Okey. Disebabkan kita mula dengan negatif. Okey, kita mula dengan negatif. Okey, sebab kita nak negatif kan? Okey, maka sebutan yang ke-7, sebutan pertama ialah negatif, maka sebutan ke-7 akan negatif lah. So, sebutan yang ke-8 ialah positif. Okey, kalau kita banding, N tolak 1 sama dengan 7, maka N sama dengan 8. Boleh? Okey ya? Okey, kita lihat contoh 13. Okey, contoh 13, sebuah stadium terbuka mempunyai 20 buah kerusi pada baris pertama. Ada 20. Okey, bilangan kerusi pada baris berikutnya ialah 20 darab sekali setengah. So, darab 1.5. Baris yang ketiga, 30 darab 1.5, 45 dan seterusnya. Hitung bilangan maksimum kerusi yang terdapat pada baris ke-10. T10. T10 di mana A ialah 20, A 20, R 1.5, kuasa berapa? Sini 10, maka kuasa 9. Okey, maka di sini kita dapat apa? 1.5 kuasa 9 darab dengan 20. Kita dapat 768.87. Okey, disebabkan bilangan kerusi ialah integer, maka bilangan kerusi yang kita dapat letak ialah 769. Boleh? Boleh ya? Okey, kita lihat B. Baris yang manakah mempunyai sekurang-kurangnya
505 buah kerusi. So, TN 20 darab 1.5 kuasa N tolak 1 sama dengan 505. 1.5 kuasa N tolak 1 sama dengan 505 bahagi 20. Kita dapat 25.25. Okey, yang ni senang kita tukar kepada log. Boleh? Log asas 1.5 nombor 25.25 sama dengan N tolak 1. Iaitu tukar kepada log 10. 25 bahagi log 1.5. Kita dapat berapa? 7.963. Okey. Sebab begini. 505, okey, ialah baris ke-7 lebih. Betul? Betul tak? Okey, maka kita pergi kepada baris yang ke-7 ke-8. Maka N dia ke-8. Boleh? N ialah baris yang ke-8 sebab 7.9. 7.9 maksudnya 505 tu dia kena lebih daripada 7 baris. So 8 lah. N 8. Okey, teacher nak buat pembetulan sedikitnya di sini untuk soalan A. Di sini dia kata T10 ialah 768.87, betul? 8.87 ini dia tak dapat muat di baris ke-10. Dia tak dapat muat di baris ke-10, boleh? Maka pada baris ke-10, pada barisan ke-10, bilangan kerusi ialah 768 sahaja. Okey, ialah 768, bukan 769 sebab dia kata 8 point something. Point tu maksudnya dia dah muat dah untuk 68, dia tak boleh ke 9. Faham? Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, so sila buat soalan latih diri 5.6. Boleh? Sebab kamu dah belajar apa dia janjian geometri dan kamu dah belajar bagaimana kita nak cari sebutan ke N. Maka boleh cuba buat soalan latih diri 5.6. Boleh? So, sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih.